Perkongsian kita pada auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatih ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Kali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, dan mengharapkan dengan kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah, Allah akan tambah lagi kenikmatan, kemudahan dan juga segala bantuan untuk kita mengharungi hidup di dunia ini dengan penghidupan yang baik, ya. Yang kita harapkan kita akan membuat persediaan yang cukup untuk kita ke kehidupan yang baru nanti, iaitu di hari akhirat. Jadi kita teruskan perkongsian kita. Saya akan terus berkongsikan skrin seperti biasa, dan saya telah pun sediakan bahan yang kita ingin sambung perbincangan kita, iaitu kita ingin menerangkan rangkaian kalimah Zahaballah, ya, iaitu kalimah yang ke-10 kalau tak silap. Kalau tak ingat boleh cek balik, ya. Zahaballah ni kita pergi balik kepada Al-Quran, tafsir dan perkata ni. Jadi kita tengok semula Zahabah tu kalimah yang keberapa di dalam ayat yang ke-17 ni. Kita tekan sajalah, tekan di situ. Tuan-tuan akan dapat di atas tu, dia beritahu kalimah ni adalah kalimah yang ke-10 di dalam ayat 17 dan juga surah yang kedua Al-Baqarah, ya. Jadi mungkin kita boleh bantukan masukkan dalam kurungan yang nak menunjukkan kita sekarang telah membincangkan kalimah yang ke-10 dan 11, ya. Kita boleh menaiknya dengan cara 2:17:10 dan dia tak boleh Rumi Jawi, ya. Dia kena Jawi. Cuba kita tengok sama ada dan 11 jadi ke tidak. Okey, tak jadi, ya. Sebab dia okey. Kita letak 10, sepatutnya 10 dan 11 lah, ya. 10 dan 11. Kalau kita cuba cara meletakkan dan 11 di sini, boleh, ya. Jadi kita nak membincangkan dua kalimah pagi ini, ialah Zahabah ialah kalimah yang ke-10 dan Allah adalah kalimah yang ke-11, ya. Bila kita nak menerangkan ni, kita kena terangkan sekali, jangan terangkan secara asing, kerana Allah tu adalah sebahagian daripada pembentukan, ya. Kalimah Zahabah tu menjadikan dia fa'il kepada Zahabah. Jadi kita tidak perlu membuat komponen, sebab kalimah ni dia sama dengan kata dasar dia, ya. Jadi tidak ada penambahan apa-apa daripada kata dasar tu. Jadi kita tidak perlu buat komponen dia lah. Kita terus kepada penerangan rangkaian kalimah ni, ya. Ini bukannya ga tapi ka.
kalimah zahaba Allah. So, zahaba adalah uh, kita bracketkanlah kalau kita nak apa, nak menerangkan zahaba tu dulu kita ambil bracket, meletak dia dalam bracket, masukkan dalam bracket ni, copy dan bracketkan dia. Zahaba ialah fi'lun madhi, kecilkan sikit, fi'lun madhi ma'lum min ain lam waw min. Maklum bermakna perbuatan yang aktif, ya, maklum. Dan setiap fi'il madhi ada wazan, jadi kita perlu meletakkan wazan sekali. Kalau kita tengok zahaba ni, dia mengambil dia mengambil acuan apa? Acuan fa'ala ni, ya. Fi'il madhi maklum, zahaba dengan ambil bentuk fa'ala, jadi fa'ala adalah wazan satu, ya. Kalau nak letak satu A pun boleh, lagi tepatlah satu A, ya. Tapi lexilogon ni dia tak ada A lah, jadi kita letak wazan satu saja. Wazan satu, bawah ambil satu ni. Jadi dia adalah fi'il madhi maklum wazan satu, ya. Dari segi i'rab dia ataupun case ending, bahasa Inggeris dia panggil case ending tu, bahasa Melayu tak ada lah, ya. Bahasa Melayu tak ada konsep i'rab, jadi tak dapat kita nak terangkan dalam bahasa Melayu. Apa yang kita boleh buat, kita terus terangkan dalam bahasa Arab dengan ba tu mengambil baris atas. Itulah ciri kepada fi'il madhi. Kita letak dia bil fathati, ya. Bil fathati. Lam yang sukun tu kita boleh sukunkan dia. Fa, ta, ha, ta mabutah, ya. Bil fathati yang menunjukkan kalimah ni sentiasa mengambil huruf yang terakhir tu, mengambil baris fathah tu dimasukkan bil fathati. Okey, untuk menerangkan bahagian apa? Bahagian zahaba, ya. Jadi zahaba ni adalah komponen kata kerja dia. Ya, kerana apa? Kerana fa'ilnya telah diletakkan selepasnya, iaitu Allahu tu adalah fa'il kepada zahaba tu, ya. Jadi zahaba ialah fi'lun madhi maklum wazan satu bil fathati. Kemudian barulah kita sambung dengan fa'ilnya, ya. Kalau kita nak gunakan Arab, nak biasakan Arab, kita tulis Allahu, kita bracketkan dulu Allahu tu, nak menerangkan Allahu tu. Okay, kalau ada space tu boleh buangkan situ. Allahu ialah kita adalah fa'ilnya, ya. Bahasa Melayu kita gunakannya, kita pergi ke keyboard lain Silogon ni, tulisan Jawi, ya. Jadi Allah tu adalah fa'ilnya. Fa'ilnya adalah fa, alif, ain, lam dan nya, fa'ilnya. Kopikan dia, bawa ke keyboard Arab tadi dan paste kat sini. Allah adalah fa'ilnya. Fa'ilnya maknanya pelaku kepada perbuatan zahaba ni. Dan fa'ilnya, daripada sini kita melihat Allah tu kita boleh terangkan sebagai lafaz jalalah, lafzul jalalah. Lam, fa, dha, laf, lepas tu jalalah kita boleh spacekan. Jalalah ni dia adalah syamsiah, ya. Jadi kita masukkan jalalah, lam, alif, lam, ta, ya, dipanggilkan fa'ilnya
Allah adalah fa'ilnya, lafzul jalalah dari segi apa? Dari segi jantina dia adalah muzakkar. Kemudian dari segi bilangan dia adalah mufrad, ra dengan dal, ya. Mufrad dan i'rab dia. I'rab adalah status dia, kedudukannya di dalam grammar, ya, dalam konteks grammar tu yang dipanggilkan i'rab tu dalam keadaan marfu, ya. Jadi kita letakkan yang marfu, yang kita boleh pinjam na kat sini tadi, kopikan dia bawa ke sini nak membentuk kalimah yang marfu sebagai fa'il. Semua fa'il kepada perbuatan di dalam kalimah-kalimah ayat Quran adalah marfu. Marfu yang berarti nominatif. Ya, nominatif ni maknanya dialah yang menentukan perbuatan, dialah yang menentukan cerita, dia menentukan keadaan apa ni perkara-perkara yang terlibat di dalam ayat tu, ya. Dengan keadaan itu dia berkeadaan marfu. Jadi itulah penerangan kepada apa zahaballahu, ya, iaitu kita sebab dia ada dua kalimah jadi kita sebutkan rangkaian kalimah, ya. Rangkaian kalimah zahaballah, jadi zahaba kita terangkan yang pertama fi'il madhi maklum wazan satu bil fathati. Kemudian Allah tu ialah fa'ilnya, ya, fa'ilnya dalam bentuk lafzul jalalah, ya. Yang muzakkar, bilangannya mufrad dan i'rabnya dalam berkeadaan yang marfu. Doktor, kalau apa tidak ada fa'il yang berasingan tu, zahaba tu dia adalah huwa kan? Zahaba apa dia? Zahaba tu fa'il dia huwa. Kalau tidak Dia. ada, kalau tidak ada dinyatakan fa'il selepasnya, jadi kita tahu apa, kita akan terangkan fa'ilnya ialah huwa. Betul. Secara So, mustatir. so kalau apa ni selain daripada mufrad ni boleh terjadi tak pada jamak, fa'il yang jamak? Boleh? Tak boleh juga ya. Boleh. Okey. Tapi dia contohnya kalau yang melakukan tu ramai, dia tambah waw alif ziyadah. Tapi dia apa attach lah kan? Yang ini Dia, dia dia attach. Ya. berasingan. Yang tu attach. Yang ni kalau nak kita tambah lagi penerangan kepada fa'ilnya, kita boleh terangkan selepas mufrad tadi, kita boleh terangkan munfasil. Ya. Dia munfasil. Maknanya fa'il tu dinyatakan secara berasingan. So, Munfasil, dia tak attach. Ya Allah ni fa'ilnya dia berasingan daripada komponen kata kerja itu, kita panggil dia munfasil. kalau terjadi apa kes macam ni, huwa tu kita drop je lah, kita gugurkan, kita terus ambil Betul. Allah. Kalau Okey. tidak sudah ada fa'il di sini, tak perlu lagi cerita pasal huwa dah. Okey, faham. Terima kasih doktor. Ya, sebab fa'il dah dinyatakan dengan jelas, jadi kita terus terangkan fa'ilnya itu Allah, bukannya huwa lagi dah. Huwa tu kalau Allah tidak dinyatakan, jadi huwa tu dalam keadaan tersembunyi. Ya, dalam keadaan tersembunyi, jadi kita terangkan dia uh, fa'ilnya ialah huwa, isim dhamir huwa mustatir, yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan. So bila dinyatakan, tak perlu lagi mustatir, huwa tu terus terangkan dengan jelas apa yang telah dinyatakan dengan jelas, iaitu inilah fa'ilnya, yang fa'il tu dalam keadaan munfasil, yang diletakkan selepas zahaba secara berasingan, ya, dalam dua kalimah yang berasingan.
Okey, dan kita boleh buat pembentukan kalimah. Doktor nak tanya doktor. Doktor, saya nak faham macam ni. Kalau zahabah tu bermakna dia fa'il kan, selalu fi'lun. Kalau itu kita mesti kita nak cari mana fa'ilnya kan. Kalau dalam konteks Allah tu dia isim, apa yang perlu kita cari dulu? Apa yang perlu apa? Apa perlu yang nak faham maksudnya bila zahabah tu kita tahu kita mesti nak cari siapa Ah, betul ya. pelaku dia Bila zahaba, kan. zahaba adalah kata, Bila kata kita dah tahu isim ni apa yang ha, hmm, okey, zahaba kata kerja. adalah perbuatan. Eh, Jadi perbuatan mesti ada pelaku Ya, dia, ya. ya, ya. Dan kedudukan pelaku sentiasa selepas kata kerja. Ya, ya. Jadi kalau ada kalimah selepas kata kerja itu dan huruf Hmm, terakhirnya ditandakan dengan baris dhammah, bermakna itulah ya, pelaku dia. ya, ya. Itu tanda nak mencari pelaku dia. Pelaku Ya, kepada zahabah perbuatan, komponen kata kerja mesti selepas, kemudian dia dalam keadaan yang marfu'. Itulah menunjukkan yang kalimah selepas itulah fa'il dia. ya. Jadi kalau dia dinyatakan dalam ayat itu, jadi kita terus ambil dia sebagai fa'il dia lah. Tak payah lagi kita apa kita memikirkan sama ada huwa ke ataupun apa lagi. Yang dah jelas. Jadi dua ni sangat jelas. Satu, komponen kata kerja dia. Satu, pelaku dia. Jadi bila kita membahaskan, kita kena bahaskan sekali. Jangan asingkan. Kalau kita asingkan nanti, itu yang jadi apa tu? Huwa dan sebagainya. Dalam konteks ini tak perlu lagi dah. Sebab dia dah jelaskan fa'il tu. Terus bincangkan sekali dengan Allah dan terangkan zahabah itu adalah fa'il dia, fa'ilun dia. Fa'il itu maknanya kata kerja dia dan Allah tu adalah fa'il dia. Okey, tak kira apa ya dalam ayat ni zahaballahu lah ya. Kalau kata kelak ayat lain Muhammad, ya, Muhammad sebagai pelaku kepada zahabah. Zahabah Muhammadun sebagai contoh. Jadi Muhammadun tu adalah pelaku dia lah kepada zahabah. So tak payah lagi kita menerangkan huwa, mustatir, semua tak payah dah. Ya, sebab dia dah jelas. Muhammadun tu adalah pelaku kepada zahabah. Ya. Okey, kita cuba habiskan dengan pembentukan kalimah, ya, iaitu Allah ni kita telah membuat pendekatan bagi QHS Academy. Kita tidak apa tidak mengambil pendirian Allah ni dibentuk daripada uh, tiga kata huruf akar yang kita ambil dia sebagai lafzul jalalah sahaja, ya. Sebab ada dua pendapat mengenai dengan pembentukan kalimah, satu daripada tiga huruf akar, daripada alif lam ha, kemudian dia menjadikan ilahun, ya. Ilahun tu maknanya Tuhan. Walaupun dari segi grammar dia okey, tapi ada juga yang pendapat cuba elakkan sebab kita nak mengelakkan ada Tuhan selain pada Allah. Yang dari segi tauhid nak memelihara ketauhidan Allah tu, so kita tak nak bincangkan dia daripada ilahun. Ilahun kemudian jadi Allah. Satu satu proses pembentukan kalimah, tapi ramai yang berpendapat lebih lebih kuat ialah kita ambil Allah tu sebagai Allah sahajalah, tak payah daripada tiga huruf akar. Jadi kalau kita nak membuat pembentukan kalimah, kita ambil zahaba ni sahaja, ya, iaitu kita boleh pinjamkan kat sini, kopikan dia bawa ke bawah ni dan kita tukar yang ni, kita buat bukan penerangan tapi pembentukan kalimah. Mim, ba,
nun, ta, waw, hoh, kaf, nun. Ya. Pembentukan sekarang ni kita bukan rangkaian sebab kita nak uh, buat zahaba saja. Dan zahaba ni sangat straightforward. Ya, kita boleh habiskan sebelum waktu 7.45 kerana pertama sekali kita akan tengok 3 huruf akar pun sudah ada di sini. Zal, ha dan ba. Zal, ha dan ba. Itu 3 huruf akar dia. Ya, kemudian membentuk kata dasar. Kata dasar samalah. Ya, dia straightforward. Kita gabungkan dia, bariskan dia. Jadilah dia kata dasar. Gabungkan semua ni, dia tidak ada huruf illah. Jadi dia sangat straightforward. Ya. Baris yang ni dia mengambil acuan fa'ala. Jadi semuanya akan mengambil baris atas. Jadi zahaba. So zahaba ni adalah kata dasar. Kita panggil kata dasar. Dal, alif, sim, ro. Kata dasar yang sudah ada. Bila kata dasar dia sudah ada makna. Jadi masukkan makna sekali supaya dia akan membantu kita nanti ya memahami ayat itu. Zahaba maknanya apa? Dalam konteks ini maknanya menghilangkan. Ya, kadang-kadang zahaba juga memberi makna pergi, telah pergi. Itu bukan dalam konteks ini dia makna bukan telah pergi. Ya, dalam juzuk 30 surah apa? An-Nazi'at. Kalau tak silap Allah kata izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, izhab, Allah mengarahkan Nabi Musa tu, pergilah kamu kepada Fir'aun ya, yang telah melakukan perbuatan yang tagha, yang melampaui batas tu ya. Itu izhab dalam bentuk fa'il amar daripada zahaba juga yang membawa erti pergi. So dalam konteks ini bukannya pergilah, ya, tak jadilah. Zahab Allah maknanya Allah telah pergi binurihim, tak jadi ya. So makna dia berbeza di sini. Makna sini ialah menghilangkan. Jadi kita pergi ke leksi logos Jawi, tulis menghilangkan. Meng, ha, ya, lam, menghilangkan. Maknanya apabila cahaya itu sudah menerangkan, jadi Allah hilangkan cahaya itu ya, disebabkan oleh perbuatan orang-orang munafik itu ya, yang menolak keimanan. Dia berpura-pura saja beriman tapi sebenarnya tidak beriman ya. Itulah makna kata dasar. Dan daripada kata dasar dia membentuk kata terbitan. So kata terbitan dia di sini dia mengambil acuan fa'ala, ain, lam. Dia mengambil gunakan acuan fa'ala ya. Bila dia mengambil acuan fa'ala, apa jadi? Fa ni cara nak membentuk kata terbitan tu dengan guna acuan tu, kita tukarkan fa'ala ni kepada 3 huruf dalam kata dasar tu. Maknanya fa ni gantikan dengan zal, ain ganti dengan ha, lam ganti dengan ba, dia jadi juga zahaba. Ya. So, kalau kita kopikan fa'ala dulu. Nak menunjukkan macam mana cara nak membentuk kata terbitan tu. Okey, fa ni kita gantikan dengan zal. So, zal baris atas. Ain gantikan dengan ha. Ha baris atas. Lam kita gantikan dengan ba. Menjadi ba baris atas. Jadilah kalimah zahaba. So, perhatikan apabila kata terbitan tu dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan 1, jadi ejaan dia sama dengan kata dasar ya. Sebab kata dasar sentiasa mengambil bentuk yang sama dengan fi'il madhi maklum wazan 1. Ya, itu jadi kata. So yang ni kita labelkan dia sebagai apa? Tadi kata dasar. So step ketiga ialah
kata terbitan, ya. Dia berbeza. Kata dasar dan kata terbitan adalah, kata dasar ni hanya makna yang asas dalam bentuk kata kerja. Itu saja kata dasar. Tetapi apabila membentuk kata terbitan, walaupun ejaan dia sama, dia sudah ada komponen fa'il dan masa dia. Ya. Jadi dalam konteks ni, bila kita menerangkan zahaba, ya, tidak ada fa'il selepasnya, jadi kita masukkan fa'ilnya sebagai wa tadi, ya. Wa tu dalam bahasa Melayunya dia lah. Dia. Ya, dia sudah ada. Okey, labelkan dulu. Ini adalah kata terbitan. Kaf, alif, ta, ro, ba, ya, ta, nun. Itu kata terbitan. So, bila kata terbitan sudah ada, memberi makna, iaitu dia. Dia dan ada masa telah. Itu bezanya di antara kata terbitan dengan kata dasar. Kata dasar, dia tidak ada masa dan tidak ada pelaku. Ya. Dia hanya makna menghilangkan sahaja. Sedangkan bila kata terbitan, dia sudah ada pelaku dia dan juga masa dia telah, sebab dia fi'il madhi. Lepas tu perlakuan dia ialah sama dengan daripada kata dasar tadi, iaitu menghilangkan. Ya. Jadi dia telah menghilangkan. Itulah makna zahaba. Ya. Bila kita letak Allah selepasnya nanti, jadi Allah ni akan mengambil alih dia ni, jadi Allah telah menghilangkan. Ya. Jadi itulah penerangan dan juga pembentukannya kalimah zahaballahu. So Allah tu kita tidak perlu buat pembentukan kalimah, kita akan terus mengambilnya sebagai kalimah Allah, lafzul jalalah, yang berfungsi sebagai fa'il, ya, kepada kata kerja zahaba. Ya. Dan kita bila kita menterjemahkan, kalau kita nak sambung dengan terjemahan, ya, dia straightforward lah, ya. Terjemahan ta, ro, jim, mim, alif, ha, nun. Terjemahan rangkaian daripada dua tu kita ambil sekali lah. Terjemahan rangkaian kalimah zahaballah, iaitu kita mulakan dengan fa'il dulunya, iaitu Allah. Ya, Allah. Yang ni kita dalam penerangan ni kita tak payah bariskan lah, ya. Kita ambil Allah saja tanpa bariskan dia. Allah telah, ta, lam, ha, telah menghilangkan. Itulah terjemahan kepada dua kalimah, iaitu zahaballah, yang bermakna Allah telah menghilangkan. Ya, sebab Allah ni dah ada sebagai fa'il ke dalam zahabah tu, jadi kita tak perlu lagi gunakan dia tadi. Dia ni dalam pembentukan kalimah, Allah tak masuk lagi, ya. Jadi zahabah saja akan mengambil dia sebagai pelaku secara mustatir, yang tidak nampak, ya, dia dalam keadaan yang tersembunyikan, ya. Tetapi di dalam ayat Allah telah dinyatakan, jadi kita terus memberi penerangan, ya, kepada Allah tu sebagai fa'ilnya. Lepas tu kalau kita nak besarkan large frame kat sini, supaya kita nampak semua tu, ya, dan kita boleh simpan dia. Okey. Itulah penerangan kepada kalimah 10 dan 11 ayat 17 surah Al-Baqarah, iaitu zahaballahu. Kemudian besok kita akan sambung dengan apa yang dia hilangkan tu, itu menjadi objek pula kepada perlakuan zahaba ni yang dilakukan oleh Allah tu, ya, ada objek dia, ya. Jadi besok kita akan terangkan yang itu binurihim tu adalah objek dia, ya. Tapi objek dia mengambil dalam keadaan apa, jar wa majrur,
ya, dan juga idhafah. Okey, so yang ni kita berhenti di sini. Kita boleh simpan dia dalam screenshot. Ya, kalau kita nak guna lain kali, kita boleh keluarkannya lah. Ya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ta'rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على Amin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا Inna ومنكم تقبل rabbakum يا كريم. taqabbal ya